Coding. Okey. Okey, saya sedang rekod ni lah kelas ni. Okey, kita akan belajar hari ni tentang apa nama, taper roller bearing. Okey, taper roller bearing ni kita bincang tentang yang bearing yang berbentuk cylindrical. Okey, bila dia berbentuk cylindrical ni, dia boleh terima banyak lagi load. Okey, radial load. Jadi dia tulis kat sini can carry large radial load. Of course lah, sebab bentuk dia berbentuk cylindrical. Kan, you bayangkanlah, you boleh fikir secara logik, cara fiziknya, kalau benda tu berbentuk bulat saja, berapa banyak load dia boleh terima, kan? Tapi kalau berbentuk panjang, of course lah dia boleh terima banyak lagi load. Kalau kita tengok apa ni, basikal ke, kan? Basikal untuk kanak-kanak, okey, dia ada dua tayar tu berbentuk roda, kan? Of course lah dia punya loading untuk kanak-kanak lah 20 kilogram dan sebagainya. Tapi kalau orang dewasa duduk atas tayar tu, atas basikal yang roda dia berbentuk bulat, dia akan rosak cepat. Okey, tapi kalau dia berbentuk persegi panjang, kan, InsyaAllah dia boleh tahan load yang banyak lah, kan. Okey, so Timken Company ni dengan SKF Company ni dua-dua syarikat yang besar. Dia ada cawangan di Malaysia, kan. Okey, Timken Company ni dia lebih famous untuk yang taper roller bearing, yang jenis-jenis taper roller bearing. SKF ni jenis yang lebih famous untuk apa, ball bearing. Okey, okey, dia ada ball bearing. Okey, so tu dua-duanya kita akan pakai lah. Dan kalau you boleh tengok perbezaan antara Timken dengan SKF, boleh Google, kita boleh Google lah. Kejap tadi pun saya dah Google lah, tengok SKF versus Timken. Okay, you boleh Google, you akan tengok, you akan dapat jawapan di Google. Okay, bigger, harder to replace and heavier load are Timken. Okay, Timken. Jadi kalau Timken ni, kita gunakan bearing untuk yang benda-benda aplikasi yang berat-berat. Apa saja yang kita guna untuk berat-berat, macam apa, untuk heavy duty machinery, kan, heavy duty machinery, mesin-mesin yang kuat, yang berat, macam backhoe, macam wheel loader, macam excavator. Tu kita pakai Timken. Tapi SKF ni kita apa, kita pakai untuk yang biasa-biasa saja, untuk application not that too critical application, yang di mana kat sini kalau rosak tu, kalau SKF bearing rosak, kita buang aja, buang ganti baru lah, kan. Tapi kalau Timken ni nak buang pun sayang sebab dia mahal, kan. Okay, so kita repair. So tengok apa application yang you boleh nak pakai lah, Timken ataupun SKF. Okay, untuk yang keadaan biasa ni memang kita banyak pakai SKF. Okay, so tak ada masalah lah kat situ, kan. Okay, so ni adalah nomenclature of taper roller bearing. Okay, taper roller bearing ni dia akan ada two separate parts, iaitu cone assembly, cone inner ring, roller cage dengan cup outer ring. Okay, jadi kenapa dia kata two separate part? Okay, sebab dia of course lah, dia ada atas dengan bawah. Atas dengan bawah. Kita tengok gambar kat Google, taper roller bearing, saya copy and saya paste di sini. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah dia. Kan mana-mana gambar untuk taper roller bearing, dia ada kiri dan kanan. Tengok ni, kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Tapi kalau roller bearing, dia bulat saja. Dia bulat saja, tak ada masalah lah, kan. Okey, cuba saya type lah, roller bearing, kan. Okey, roller bearing, ball bearing. Okey, kalau ball bearing tengok dia berbentuk bulat je, kan. Kalau berbentuk bulat ni, dia mesti ada sarung dia, kan. Dia mesti ada sangkak dia. Dia punya cage, dipanggil cage. Jadi dia tak ada kiri dan kanan, kan. Tapi tengok kalau roller bearing ni, tengok dia ada kiri dan kanan. Okey, dia ada cone dia, kiri dan kanan ni. Itu dipanggil cone ni lah. Kat sini lah takrifan dia ni, cage dengan cone dan sebagainya ni, kan. Okay, rollers are tapered, so virtual apex of engine is on the shaft center line. Taper allow for pure rolling of angled rollers. Okay, distance A locates the effective axis location for force analysis. Okay, so kat mana distance A? Kat mana distance A dan kenapa dia taper?
See, okay, sebab dia, kenapa dia taper, kenapa dia bukan straight ya. Tengok marker saya ni, dia straight kan. Dia straight kan. Okay. Tapi kalau taper roller bearing dia ada angle sikit. Okay. Okay. Kerana saya boleh relatekan ni dengan hukum fizik. Okay. Hukum fizik mengatakan kalau benda tu dia angle sikit dan dia ada angle sikit, maksudnya dia mudah, dia pergerakan keluar masuk. Okay. Dia punya contact surface tu pun mudah dia nak surface untuk masuk, surface untuk keluar dan sebagainya lah. Kan kalau dia straight line saja, dia akan jadi banyak surface contact friction dan semua ni, in the end dia akan jadi lebih berat, dia nak berpusing kan. Okay. So distance A, kat mana distance A? Locate the effective axial location for force analysis. Okay, ni adalah distance A. Okay, kat sini digambarkan dalam bentuk ni, distance A ni maksudnya any point. Any point. Kalau kamu nak, kalau kita ambil gambar rajah marker ni, pen marker saya ni, dia boleh kata A ni kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini boleh. Jadi di mana tempat yang kita nak baca, kita ambil bacaan, kat situlah distance A tu lah kan. Okay. So mounting direction of tapered roller bearing, mount pads in opposite direction to counter axial load, can be mounted in direct mounting or indirect mounting configuration. For same effective spread A, E, okay, AE tu effective A location tu. Direct mounting requires greater geometric spread. Okay. AG itulah adalah apa ni, pada greater, G tu stand for greater lah kan. For same geometric spread AG, A stand for geometric spread lah. Direct mounting provide a smaller effect spread AE. Okay. E ni stand for effective. So kita tengok gambar rajah ni, you boleh besarkan gambar rajah. Dia ada AE kat sini belah atas untuk indirect mounting, AG ni sebelah bawah. Kita tengok location A ni. Okay, effective spread. Okay, effective spread. Okay, kalau direct mounting, effective spread dekat sini, direct mounting ni. Okay, jadi kita cerita tentang mounting, maksudnya macam mana kita nak letak roller tu lah. Okay, tengok gambar rajah roller. Okay, roller bearing. Okay, kita ambil lah mana-mana gambar rajah. Okay, saya katalah saya ambil gambar rajah ni lah, contoh cylindrical roller bearing ni. Okay. Okay, ni adalah, jadi kita nak letak di mana lokasi dia kan. Kita letak sini, sini lah. Okay. Ingat tadi pada awal slide tadi, dia kata SKF ni okay, tadi saya kata SKF versus Timken. Okay, ada kaitan dengan ni. So bigger, harder to replace, heavier load bearing are Timken. Ini yang kaitan ni. Kenapa dia pakai perkataan mounting? Kerana kalau benda tu melibatkan bigger and harder to replace, makna dia selalunya mahal lah. Dan bila selalunya mahal, kalau kita rosak, kalau dia rosak, memang kita ganti. Bukan kita ganti semua, bukannya kita ganti ke semua the whole body. Kalau kita rosak sikit je, kita ganti yang roller yang sikit je lah. Okay, kalau yang ni saja rosak, contohnya dia terkena batu ke, dia apa, jadi berlubang dekat sini satu kan. Instead of kita ganti semua, kita ganti satu saja. Bila kita ganti satu saja, kita nak mounting dia. Okay, ni nak mounting dia. Okay, kalau SKF punya bearing, dia melibatkan ball bearing. Okay, benda tu murah. Bila benda tu murah, tak berbaloi dengan masa kita nak ganti dia. Kita nak repair dia, tak berbaloi dengan masa. Baik kita beli baru je. Tapi kat ni, roller bearing ni mahal kan. Okay, bila mahal, nak ganti payah. Nak cari spare part pun payah. Okay, kalau kita jumpa spare part, kita ganti, kita buka, dan orang yang mahir dia boleh buka dan bergantikan je. Okay, ni panggil mounting. Okay. Okay, ini single row straight bore. Okay, bore ni adalah tempat yang dia nak masuk lubang tu lah. Macam contoh marker pen saya. Okay, ini lubang. Okay, apa saja lubang lah. Apa saja yang dia akan masuk dalam lubang tu, itu bore. Lubang tu adalah bore lah. Okay, contoh tudung marker pen, tudung ni.
ada lubang. Okey, ini bore lah, bore. Ini kaya bore lah ni. Masuk dalam lubang tu lah, kan? Okey, itu single row straight bore. Kita tengok gambar rajah ni, dia ada istilah dipanggil D besar, DB, DA, okey, T, C, B, A, R, D kecil, DB dengan DA, dengan satu R untuk radius ke sebagainya. Kita tengok apa dia. Okey, yang ni tipe katalog data. Okey. Macam uniknya, macam begitu juga dengan roller bearing, begitu juga dengan ball bearing dan juga Timken cylindrical roller bearing. Kedua-duanya ada katalog. Masuk katalog ni, macam seumpama kita pergi Giant, kita pergi Tesco, kita tengok harga-harga ikan, harga ayam, kan, barang-barang kita nak beli, apa promosi, dan macam tu. Begitu juga dengan katalog untuk bearing ni. Bila kita nak beli dia ada katalog dia, kan. Jadi kita dalam katalog ni dia akan bagi tahu apa information yang kita perlu nak tahu lah. Contoh ni, kita tengok satu-satu dah. Yang pertama, kolom untuk bore. Okey, maksudnya lubang untuk kita masuk ni. Yang ni bore ni, kita ambil pembaris, kita ukur berapa sentimeter. Kat sini 25 ni 25 milimeter. Okey, 25 milimeter. Bawah tu 0.9 tu adalah inci lah, kan. Okey, inci 0.9 semua ni. Okey, yang ni 25 outside diameter. Okey, yang tu width dia. Okey, yang T tu adalah width. Tengok, T ni adalah width. Itu sebab tu kita jangan keliru. Kita tengok betul-betul. T selalunya diwakilkan dalam perkataan torque. Kita selalu dalam subjek fizik yang lain, subjek mechanical manufacturing engineering yang lain, T adalah torque. Begitu juga dengan subjek yang sama dengan machine component design. Dalam subjek lain, T adalah torque. Tapi dalam subjek bearing ni, T itu adalah width. Dia tak pakai huruf W, dia pakai huruf T. Lagi kita pun keliru. Okay, so jangan keliru. Biasakan sebut nama penuh. Biasakan sebut nama penuh. Okey, lama-lama insya-Allah you akan faham lah. Okey. Lepas tu ni ada radial load untuk rating 500 RPM for 3000 hours L per inch. Lepas tu ada thrust. Okey, thrust load. Ada faktor K. Ni kita nak tengok faktor K sekejap lagi. Dalam soalan pun ada disebut faktor K ni. Lepas tu effective load center. Okey. Lepas tu part members, cone, cup dan sebagainya. Lepas tu cone, apa dia nak pakai, backing shoulder diameter. Cup dia apa, kat mana cone, kat mana cup, kita tengok balik gambar rajah ni lah. Okey, ni cup length. Okey, ni cone length. Tengok balik di dalam Google, kat mana lokasi cup, kat mana lokasi cone. Kita tengok, kita cuba identify, tengok di mana lokasi ni dalam bentuk 3D ni. Okay, and then you boleh relatekan, tengok gambar rajah ni, tengok gambar rajah nomenclature ni. InsyaAllah you akan faham kat mana lokasi dia cup dengan cone. Okay, so kita nak pakai kat mana, kan? Okay, secara randomly, kan, kalau you punya batang besi, you punya batang shaft tu, you dah tahu dah diameter dia banyak mana, besar mana, betul tak? Okay, contoh in general, okay, you dah tahu dah you dah beli dekat kedai hardware, shaft tu, you dah ukur diameter shaft tu berapa, kan? Bila dah ukur diameter shaft berapa, kita ada contohnya option dia 25 mm. Okay, 25 mm dia punya cone, kan? Jadi kita ada option yang ni, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, 1, 2, 3, 4, 5, kan? Baris bawah ni dah lebih dah, 5.15, 5.4 kita tak pakai lah. So kita ada 4 option. Daripada 4 option ni, mana satu bearing kita nak pilih? Kita tengok pula outside diameter. Okay, jadi yang ni pula ada outside diameter 62. Adakah kita nak pakai outside diameter, ataupun kita nak tengok load yang boleh diterima? Kat sini 8000 load, sini 95 load, sini 132, ni 13000, 130,000. Apa maksudnya? Ni semua dalam pound. Esok ni kalau you boleh convert ke dalam milimeter, contohnya 8190 ni ibarat macam bagi gravity. Ni saya refer pada 8190 ni, baris atas ni.
890 Newton. Okey, 8190 Newton. Okey, makna dia lebih kurang 820 kilogram. Nampak? 820 kilogram. Sebab kita bagi yang graviti 9.81. Kan? Kita bagi yang 10 lah kata. So, makna dia, batang shaft yang you pergi timbang batang shaft tu, adakah dia berat dia lebih ataupun kurang daripada 820 kilo. Sekiranya kurang daripada 820 kilo, ini mungkin kemungkinan inilah option yang baik untuk kamu lah. Kan? Okey. Okey, kita boleh timbang, kita pula ambil consideration. Kalau dia keadaan statik, dia ringan lagi. Tapi kalau benda tu bergerak dalam rotation, dia akan jadi lebih berat kerana disebabkan oleh centrifugal force dan sebagainya. Kan? Itu punya consideration dia. Kan? Okey. Begitu dengan thrust load, begitu juga apa. Jadi kita ada option. Kita boleh tengok katalog ni. Kita boleh start. Banyaklah you boleh start. Sekiranya shaft kamu tu, batang besi kamu tu mesti diameter 25. Mesti diameter 25. Kalau ikut katalog figure 11.15 ni, you ada 4 saja option. You ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja option tengok baris ni. Kan? Okey. Sekiranya yang kamu lebih pentingkan loading itu lebih penting, makna dia tengok loading dulu, kemudian cari batang shaft yang sesuai dengan dia. Kan? Diameter yang sesuai dengan dia. Itulah cerita dia. Kan? Okey. Okey, lebih kurang macam tulah. Kan? Apa minum dulu. Faham kata kau tu? Boleh tak ni tengok ada okey, baik. Okey. Apa ni, tak apa. Waktu sekarang ni kalau bulan puasa jenuh tahan lapar dan dahaga kan. Tapi sekarang ni bolehlah minum-minum sikit. So tak apalah kan. Minum-minum sikit lah. Siapa yang puasa 6 tu tengok-tengok macam mana. Tak apa lah. Kan. Okey. Baik. Kita continue. 84 orang dah. Kan. Okey. Kita continue lagi. Ni typical catalog data. Figure 11.15 continue. This maximum fillet radius will be cleared by bearing corner. Minus value indicates center inside of cone back face. For standard class only, maximum metric size is the whole millimeter value. 4J, part tolerance, C boleh baca lah ni semua ni. Okay. Okay, induced thrust load. A radial load induces a thrust reaction due to roller angle. Okay. Fi sama dengan 0.47. Fr K. Pertama-tamanya, apa maksud dia ayat yang pertama ni? A radial load induce a thrust reaction. Okay. A radial load induce a thrust reaction. Okay. Kat sini kita ambil contoh Saya ambil contoh conveyor system. Yang ni lah kan. Saya ambil contoh ni perasan kot benda ni, mechanism ni. Saya I'm sure you all aware of this kind of mechanism lah. Kan? Okay? Perasan lah kan? Ni mechanism ni kalau kamu tak pernah tengok dalam real life pun, kalau saya tunjuk gambar ni, you boleh bayangkan lah dia untuk apa. Okay? Letak barang, batu barang tu berjalan saja. Kan? Barang tu berjalan saja. Bila kita pergi ke supermarket, Giant, Tesco dan sebagainya, Simat dan sebagainya, kita akan jumpa komen jenis belting tu, belt tu. Okey, prinsipnya sama juga. Kan? Prinsipnya sama juga. Tapi saya nak relate dengan subjek kita. Saya kena tunjuk gambar ni. Okey, saya percaya ada yang pernah tengok benda ni in real life, ada yang tak pernah tengok.
kan, in real life. Tetapi siapa yang pernah tengok tak pernah tengok pun, bila saya tunjuk gambar rajah ni, insyaAllah boleh dapat idea. Okay, yang ni pun adalah roller bearing lah. Okay, just imagine bila kita letak barang atas dia, barang tu berat ke, barang tu ringan ke. Okay, bila barang tu berat ke, ataupun barang ringan, apa saja load kita letak atas dia, of course lah dia akan menyebarkan loading itu ke tepi, kan? Menyebarkan loading itu ke tepi, ke semua arah. Okay, jadi imagine you letak satu barang atas dia, kotak lah. Kotak tu berisi barang yang berat lah, kan? Apabila letak atas dia, dia berjalan saja daripada kiri, daripada hujung ke hujung. Daripada hujung dia masuk ke dalam lori contohnya. Bila duduk atas dia, duduk atas batang roller ni, dia punya load tu akan didistribute ke kiri dan ke kanan. Okay, bila ke kiri dan ke kanan distribute tu, itu dipanggil force induced. Radial load induces a thrust reaction. Okay, dia radial load induces a thrust reaction. Dia menolak, sebabkan dia menolak force tu, dia menolak dan seolah dia menekan sebelah tepi tu, kan? Dia thrust reaction lah. Thrust ni kita seolah kita tumbuk lah, kita dah cucuk, kita jolok, kan? Itu dipanggil thrust, kan? Thrust reaction. Okay, boleh imagine lah, saya bagi gambaran macam tu lah, kan? Okay, hopefully you faham lah. Okay, okay, so K is the Fi tu adalah induce, force induce adalah 0.47 force radial bagi dengan K. K is the ratio of radial load rating to thrust load rating. Okay, K is the K independent of specific bearing and is tabulated in catalog. Kita nak tengok K ni kat mana ni? Tengok K ni kat sini. Okay, gambar rajah figure 9.15. Okay, figure 9.15 ni, huruf K ni. K faktor ni, faktor 1.67, 2.3, 1.4 dan 1.96, 56, 1.00, 1.66, 95 dan sebagainya. Inilah K. Okay, jadi sama ada kita nak mencari K, nilai K, ataupun nilai K dah diberi. Okay, so itu kita nak tengok. Okay, okay, faham lah? Okay, so K is dependent on specific bearing and is tabulated in catalog. Nanti saya dah tunjukkan tadi tu. Okay, jadi kita tengok kat sini, kalau you all boleh besarkan gambar rajah ni. Okay, di dalam you all punya laptop, okay, macam saya tengah besarkan ni. Okay, tengok lah, FB, FRB, FIB, okay, FAE. Ingat tadi AE adalah efektif, dia punya range tu, effective distance. Effective distance maksudnya kita tak mau, kan? Kita tak, ni effective distance macam ni lah. Kalau contoh mekanisme macam ni, dia punya panjang dia macam ni. Kalau dia gangga lagi panjang, you pun tahu, you belajar dalam solid mechanics, dia boleh deflection. Dia boleh deflection. Ini ingat balik dalam pelajaran solid mechanics 2 ni, deflection of beam. Okay, apabila satu body panjang, dia ada, kita letak load kat sini, dia akan ada displacement, deflection. Okay, kat sini kalau dia A efektif, maksudnya kalau dia A efektif, dia punya distance ni tak sepanjang mana dan sesuai, dan dia tak menjadikan dia deflection. Okay, imagine mekanisme dalam gambar rajah Google ni, roller combiner ni, kalau deflection dia gangga luas, makna dia lama-lama dia bengkok di tengah-tengah tu. Dia jadi bengkok kat tengah-tengah tu, kan? Dia jadi meleding kat sini. Jadi kita tak maulah, kan? Begitu juga dengan conveyor yang lain-lain, dia ada effective distance dia. Maksudnya sesuai saja, dia tak jadi meleding kat tengah-tengah tu. Itu effective distance dia lah. Okay, okay. So saya nak tunjuk kat kamu you all, kenapa gambar rajah dia ada double dot macam ni, double dot ni, kan? Sebab je nanti bila kita tengok calculation yang saat lagi kita akan go through calculation, dia akan pakai teorem Pythagoras, kan? Ingat kan teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras apa kan?
Kan you belajar dalam matematik ni, matematik sekolah menengah apa semua ni. Yang 3, 4, 5 nak dapatkan ni adalah A02 campur B02 punca kuasa. Dapatlah C. Yang ni. Ni yang sebab itulah dia pakai apa? Teorem Pythagoras punya formula lah. InsyaAllah lah you boleh faham Pythagoras. You dah belajar dulu masa sekolah tu. Kan? Okay, equivalent radial load. Okay. Equivalent radial load for tapered roller bearing is found in similar form as before. Fe adalah equivalent radial load. Kita tengok seperti dalam teorem Pythagoras tadi. Tengok gambar raja atas ni. Kan? Dia berbentuk. Kita tengok itu equivalent load lah. Yang tengah tu. Okay. So, Fe adalah X, V, FR bagi tambah Y, FA. Yang ni mana? Yang ni equation ni. Kalau you remember, minggu lepas punya equation ada tentang roller bearing, ball bearing. Okay. Dia pun pakai X, dia pun pakai V dan dia pun juga pakai Y. Yang apa ni? Apa dah? V adalah rotation factor. V itulah rotation factor. Okay. Dia ada table dia. Boleh refer pada ball bearing punya subjek lah. Dalam slide yang sama juga. Okay. Jadi Timken recommend X sama dengan 0.4 and Y sama dengan K. K itu adalah factor tadi. Factor ni. K ni. Yang ni K ni. Okay. K ni. Okay. So 0.4 FR tambah K FA. So FA is the net axial load carried by the bearing, including induced thrust load from other bearing and external axial load carried by the bearing. Only one of the bearing will carry the external axial load. Okay, itu dia kata lah. FE is net axial load. Okay, FA axial load. Force pada axial load is carried by the bearing, includes induced thrust load from other bearing and external axial load carried by the bearing. Only one of the bearing will carry the external axial load. Okay. Makna dia one of the bearings it will carry the external axial load. Kan bearing ada dua, satu atas, satu bawah, kiri kanan. Bila dia berat ni, satu yang terima lah, kan? Okay. Determining which bearing carries the external axial load. Okay. Regardless of mounting or direction of shaft, visually inspect the bearing which bearing is being squeezed. Label this bearing as bearing A. Okay. Kat sini saya jelaskan sekali lagi. Tengok gambar rajah ni. Okay, gambar rajah dekat Google. Okay. Bila kita letak satu load, macam satu kotak jalan atas dia. Okay. Satu kotak jalan atas dia. Dua-dua terima load. Dua-dua terima load secara distribute evenly lah. Kan? Sebab dia duduk, barang kotak tu dia lalu atas dia akan terima loading tu lah. Kan? Tapi bearing mana? Kiri atau kanan yang terima external load? Kiri atau kanan terima external load. Okay, yang ni kita boleh cari. Kenapa kita perlu cari? Kerana satu yang mana terima external load tu, mungkin dia macam contohnya dia berat, dia sengit sikit. Ialah dalam satu kotak contohnya. Kan? Kotak kuih raya ni. Okay, kuih raya. Okay, bila kotak kuih raya ni, of course lah badan-badan kotak dia ada berat sebelah kiri kanan. Nampak tak? Mungkin orang dalam tu dia letak barang dalam tu tak balance kiri kanan ataupun balance lari sikit-sikit. Okey. Kalau dia berat belah kanan kata, atau dia belah kiri kata, yang belah kiri punya bearing tu akan terima external load. Kan? Yang sebelah kanan pun kalau dia berat belah kanan, kalau dia belah kiri, yang kiri punya barang tu akan terima external load. Macam kuih raya saya ni, dia berat sebelah kiri contohnya. Yang loading belah kiri tu, conveyor belah kiri akan terima external load. Okay? Boleh faham nah? Jadi kenapa kita kena perlu bincangkan? Kerana dia seolah-olah macam dia squeeze. Dia jadi penyet. Kan? Sebelah tu jadi penyet, tapi dia tak penyet lah. Kan? Cerita dia tak penyet lah. Kan? Tapi maksudnya seolah secara matematik dia akan jadi penyet sikit. Kan? Okay? Itu bentuk yang dia tulis dalam bracket ni is squeeze. Kan? Okay? Kan?
Okay, kenapa kita perlu baca yang squeeze tu? Kita perlu consider yang squeeze tu kerana apabila dia, yalah, of course kita tak mahu dia penyet. In reality dia tak penyet lah. Dia tak penyet macam kuih tu, kan? Tapi yalah, kita kena consider mungkin satu hari nanti sebabkan benda tu dia tak balance kiri, duduk berat sebelah kiri saja, lama-lama sebelah kiri punya bahagian kita kena ganti, kan? Itu kita tak mahu lah. Jadi kita nak supaya dia tahan lah, kan? Generally bearing A, contohnya kita kata bearing A, squeeze bearing carries the net axial load. Okay, yalah, jadi contoh dia bagi bearing A, tapi maksud saya kata selalunya sebelah kiri atau sebelah kanan lah carries the net axial load. Occasionally the induced thrust from bearing A, F induced A, is greater than combination of the induced thrust from bearing B and the external load. Okay, that is force induced A lebih besar daripada dua-duanya. If this happen, the bearing B actually carries the net axial load. Okay, jadi tulisan matematik, tapi apa nak bagi tahu kata kita depend on, nak bagi tahu kata macam saya kata tadi, apabila kita letak satu barang, kita letak satu kotak lah, contoh gambar rajah ni. Okay, kotak tu berjalan, dan of course lah operator yang letak atas kotak dia bukannya kita bukan nak kisah sangat letak kiri letak kanan, asalkan dia jalan cukup lah, kan? Jadi kalau dia letak berat belah kiri contohnya, of course lah sebelah kiri tu akan terima loading. Tapi kalau dia letak sebelah kanan, belah kanan yang akan terima loading yang banyak. Begitu seterusnya, berulang-ulang sampai dia sampai conveyor ni rosak lah satu hari nanti, kan? Okay, itulah. Jadi ini cara matematik, tulisan cara matematik ni. Okay, okay. Dia kadang-kadang matematik macam tulisan ni, kalau kita kena baca betul-betul baru kita boleh nampak, kita boleh faham. Kita baca nombor je kita tak faham, kan? Okay, Timken recommend using the full radial load for the bearing that is not carrying the net axial load. Kenapa Timken recommend tu? Kenapa bukan SKF recommend tu? Ingat, Timken dia adalah bearing untuk yang heavy duty. Dia bearing untuk heavy duty. SKF untuk yang biasa-biasa. Jadi kalau you bearing untuk peralatan di rumah, peralatan untuk yang biasa-biasa, memang you selalu nampak ball bearing lah. Jenis tak kisahlah jenis murah-murah punya bearing, kan? Tapi kalau Timken ni kita pakai untuk heavy duty. Bila main dengan heavy duty, kita betul-betul kena ambil yang maksimum punya lah. Sebab tu dia Timken recommend untuk full radial load, kan? Okay, full radial load untuk bearing is that is not carrying the net axial load. Kenapa dipanggil full radial load? Sebab kita tahu satu barang tu dia berpusing. Okay, kalau full radial load dia berpusing 360 darjah, kan? Sini dia patah balik ke lokasi yang sama. Itu full radial load. Kalau kita kata radial load je, mungkin dia pusing sangat, dia pusing sikit saja. Mungkin dia pusing sikit saja. Mungkin dia patah balik dan sebagainya. Tapi kalau full radial load, memang dia pusing 360 darjah, kan? Tengok gambar rajah ni pun kita tahu. Gambar rajah conveyor ni pun kita tahu. Bila dia berpusing, memang dia pusing habis. Dia pusing habis, kan? Okay, macam kipas angin tu, dia pusing, kan? Okay, equivalent radial load equation if Fi A lebih besar, lebih kecil adalah sama dengan Fi B. Jadi equivalent A 0.4 dan tambah K A Fi B, okay, sama dengan ataupun Fe B sama dengan Fr B. Okay, kalau condition yang kedua untuk A ni lebih besar daripada yang ni, kita pakai condition yang lain. Jadi kita tambah dengan tolak lah. Beza dia kedua-duanya ni adalah tambah dengan tolak. Okay, tapi apa makna di sebalik dia, kan? Apa makna sebaliknya? Sebaliknya adalah dia nak bagi tahu kata, kalau kita ibarat macam kotak tu, kalau operator tu letak kiri saja ataupun kanan saja. Contohnya operator A, dia lebih prefer letak kotak tu di sebelah kiri, kan? Di sebelah kiri macam ni. Tapi main operator shift lain, operator B pula datang shift malam, dia lebih suka letak di sebelah kanan, kan? Atas preference dia.
Contohnya, itulah. Itu yang dimasukkan. Jadi sebenarnya tak ada apa. Dia nak beritahu kata berapa banyak yang akan diterima oleh bearing ni lah. Kan? Itu ya. Nak beritahu yang tu je. Okay. Jadi, adakah mungkin bila pemilihan bearing, kamu nak pilih bearing sebelah kiri berat lagi, boleh support banyak lagi load. Bearing sebelah kanan support kurang load. Mungkin macam tu. Ataupun secara rawaknya, secara randomnya, you akan pilih kedua-dua sama saja. Kan? Itu yang you selalunya berlaku lah. So, tak ada masalah pun. Just nak pemilihan bearing je. Okay? Jika perlu kamu letak bearing di sebelah kiri dan kanan ni berbeza kekuatan dia. Kalau kamu ada justifikasi yang baik, buatlah, tak ada masalah pun. Kan? Selalunya orang letak sama kiri kanan. Okay? Okay. So, kita main ke soalan. Kan? Okay, mendoyak tu. Okay, baca soalan dulu. Pekat-pekat baca soalan dulu. Okay. Kita tengok pada soalan example 11.8. The shaft depicted in figure 18.18a, it carries a helical gear with tangent force of 3980 Newton, radial force of 1770 Newton, thrust force 1690 Newton, at the pitch cylinder with direction shown. The pitch diameter of the gear is 200 millimeter. So the shaft runs at speed 800 revolution per minute. And the span effective spread between direct mounting spread is 150 mm. Design life is to be 500,000 hour. Okay. And application factor of 1 is appropriate. Durability of the bearing is set to be 0.99. Select a suitable single row tapered roller Tinken bearing. Okay. Dia spesifik lah, dia beritahu kita nak pakai single row tapered roller Tinken bearing. Kenapa soalan dia beritahu tu? Sebab bila dia spesifik, dia bagi tahu katalog, kita kena refer adalah roller Tinken bearing, makna dia adalah taper bearing. Okey, kalau dia bagi tahu SKF, kan, kalau soalan bagi tahu SKF maknanya selalunya adalah ball bearing, bentuk bulat tu. Okey, saat ni dia bagi tahu kat kita kena pakai taper roller Tinken bearing. Okey, maksudnya bearing tu memang taper bearing lah, dia ada distance dia, effective distance dia. Okey, distance dia. So design life 5,000 hour. Makna dia benda tu dia operate selama 5,000 hour. Okey, berapa lama 5,000 hour ni? Bahagilah dengan 24 jam. Bagilah dengan 24 jam, so dapat lebih kurang berapa hari? 100 hari lebih kurang lah. Kan? 100 hari. Jadi betul kan 100 hari 5,000 bagi dengan 24 jam? Kan? Bagi tengoklah, kan, dapat berapa hari. So bagi dengan 8 jam satu hari, untuk berapa hari bekerja, kan, kita dapat berapa hari bekerja. So maknanya lepas that certain hari bekerja, itulah lepas tu kita kena buat repair and maintenance. Boleh faham lah, ni cara kita baca untuk nak kira berapa hari untuk nak buat maintenance dan sebagainya lah, kan. Jadi kita tengok aplikasi yang apa kita nak pakai. Adakah kita nak pakai setiap hari, ataukah kita nak pakai untuk beberapa jam dalam sehari je. Tapi bila total up selama 5,000 jam tu, lepas 5,000 jam tu kena ada maintenance. Itulah kita boleh buat planning untuk maintenance sebagainya lah, kan. Okay. So again, yang ni adalah soalan dia, kan. Okay, soalan dia, tengok soalan dia. Okay, pertama bila you tengok soalan-soalan macam ni, you kena remember balik soalan dia bukan dia straightforward. Dia tak tanya lagi pasal gear secara straightforward. Dia tanya balik apa yang you pernah belajar di dalam mechanics of material, static, dynamic, mechanics of material dan sebagainya ni. Jadi kita kena jawab yang tu dulu, barulah kita jawab soalan gear. Okey, kita tengok penyelesaian masalah dia. Tengok, kalau you tengok solution dia, ini semua cerita pasal benda yang you belajar di dalam subjek yang lepas-lepas. Solid mechanics, kan, solid mechanics 1, solid mechanics 2,
kemudian statik 1, statik 2 dan sebagainya lah. Kan? Okey. Ni pun sama. Dia pakai teror pantograf sebagainya. Barulah dia masuk dekat gear. You dah buat 2 muka surat cerita pasal subjek yang lain. Barulah you belajar pasal gear. Ni dia. Okey. So, reaction in XYZ plane. ZA sama dengan 3980 kali dengan 50. Okey. You tengok refer balik. Cara nak buat soalan ni, just refer balik gambar rajah ni. Tengok dia refer pada apa. Dan you dapat ZA ni cerita pasal moment ni. Okey, cerita pasal moment dapat. Trace balik numbering ni, you akan dapat nilai dia. Okey. Begitu juga dengan RY plane dan sebagainya, you dapat RYA sama dengan 17 dan yang ni adalah sama dengan 53. Okey. Radial load FRA, FRB, vector condition RYA, RZA respectively. Ni saya kata yang dia melibatkan theorem Pythagoras. Okey, melibatkan theorem Pythagoras. Okey. You dapat nilai ni. Okey. Okey, yang ni nilai kita nak pakai. Okey. Dia kata trial 1. Kenapa ada trial 1? Kenapa ada trial 2, trial 3 dan sebagainya? Yang ini kita dalam bearing ni, kita ambil agak-agak dulu. Kita nak pakai bearing mana? Kan? Tengoklah trial 1 with direct mounting of bearing, application of external thrust to the shaft. The squeeze bearing is bearing A as labeled in 18.18a. Using K sama dengan 1.5 as initial gas for each bearing. In this load for bearing A, FA sama dengan 0.47 K dan sebagainya ni. Okey. Tengok muka surat ni, refer balik kepada gambar rajah yang ni, table 11.5 ni. Nilai K ni. Nilai K ni. Yang ni dah nilai K yang dalam buku tu dia bagi 1.5. Kita tengok kat ni 1.5 ada tak 1.5? Tak ada 1.5. Dia ada yang paling dekat pun 1.56. Okey. Adakah kita main tembak je? Kan? Kita main hentam bantai je masa satu agak-agak nak betul tak betul kan? Kalau ikut solution ni memang macam itulah, kita hentam dulu. Kan? Kita ambil agak-agak dulu. Kenapa kita nak ambil agak-agak? Sebab kita tak tahu mana satu yang sesuai dengan kita. Kan? Okey. Dan ni kita ambil 1.5 dulu. Sebab jawapan dia mungkin 1.67, mungkin 2.8, 2.3, mungkin 0.8. Nilai K ni maksudnya. Okey. Sebabkan kita belum tahu lagi mana satu yang sesuai, kita main letak dulu nombor-nombor mana. Okey. Jadi kalau nasib kamu baik, kamu terus dapat jawapan. Nasib kamu kurang baik, kamu buatlah 2-3 kali. 2-3 kali itu itu yang satu cabaran jugalah. Kan? Bila buat 2-3 kali, sekali lagi mula dia nak naik angin. Sebab apa nama? Tak dapat jawapan yang kita nak. Okey. So in this load kita dapat 680, 832. Kan? Okey. So since F1A is clearly less than F1B, carries the thrust load and equivalent 11.19 is applicable, therefore the limit equivalent load are yang ni equation dia dapat 461 dan multiple reflecting is 2.67. Estimate RD for each bearing, catalog entry should be equal than 11.486 Newton for figure 11.15. Tentatively select type TS1500 cone and 1525 cup which will work as KA sama dengan 2.67 C10 12,000. Okay. So ini jawapannya. Bila kita you buat balik, you trace balik jawapannya, you akan dapat jawapan macam ni. So bertanya balik pada diri sendiri, adakah yang dicadangkan ni sesuai dengan aplikasi kita ke tak sesuai, kan? Okay. So jawapan kat sini TS1500 code 15245 cup. Kita tengok kat sini mana satu code, mana satu cup, mana satu bacaan dia yang kita nak. Okay. Cone, ini cup. Okay. Ni mana TS ni kat sini kat sini ni. Ni bacaan ni lah yang cone dengan cup ni. Okay. Okey, dapat bacaan yang ni TS1500. Okey. TS1500 dan 15245. 15100 kat mana? Tak ada sini.
Ni. Yang ni. Yang berkosurat 61. Okey. Okey, yang dua pada bawah ni. Dua pada bawah. 1500 dan 1525. Dua daripada bawah. Okey. Nah, yang ni. Jadi bacaan yang kamu dapat. Okey, kamu dapat bacaan-bacaan ni. So kita decide. Adakah jawapan yang dibagi tu sesuai dengan kita? Bermaksud kalaulah kita nak pakai bor okey sebanyak 25.4. Kita adakah bor kita ni memang kita nak pakai 25.4 ataupun kurang benda tu ataupun lebih besar benda tu? 25.4 ni 1 inci lah. Kan kita adakah kita nak fix 1 inci ataupun kita sesuai tak sesuai? Begitu juga dengan apa ni, outside diameter, width dia, cone, radial load dan sebagainya. Secara matematik dia dah suggest kat kita bacaan ni. Okay, kita bertanya balik pada diri kita, adakah yang ni yang kita nak? Adakah kita punya aplikasi boleh terima 121,000 Newton? Okay, ataupun transload sebanyak 7,288 Newton? Sekiranya sesuai dengan kita, okey, ambil jawapan tu. Memang kita nak terima jawapan tu. Tapi sekiranya tak sesuai dengan kita, kita kena buat sekali lagi rating dan kita buat calculation lain. Kita ambil K factor yang lain, and then kita dapat jawapan yang lain. Kita maksudnya jawapan suggestion yang ni kita akan pilih yang lain punya spesifikasi, okey, yang sesuai dengan kita. Okey. Rating live yang ni 2.7. So try to, okey, yang ni kita dah dapat dah kat atas ni 1.67 KB 1.67. Ni kita buat repeat nombor 2 1.67. Okey, kita masukkan ganti dengan 1.7. Okey. So equation 11.9 is still applicable. So select equation ni, kamu dapat bearing A for corrected catalog entry should be equal or exceed C10 sama dengan 12,197. Ini equation ni datang daripada ball bearing punya equation. Kalau kamu ingat balik 3/10 ni, kenapa 3/10? Sebab dia 1/A. Kan A adalah untuk ball bearing, kita ambil 3. Kalau taper bearing kita ambil 3 di 10/3. 10/3. Kan? Okey. So jawapannya ni. And then kita dapat, although this catalog entry exceeds slightly the tentative selection for bearing A, we will keep it the derivative of bearing exceed 0.05. So in the next session we will quantitatively show that the combined derivative of bearing A and bearing B will exceed the derivative goal of 0.99. For bearing B, FE sama dengan FRB sama dengan 2694, C10 sama dengan 12654. Okey, dan sebagainya juga dapat 6554 Newton. Select cone and cup 1500 and 12552 15245 respectively for both bearing A and B. Note from figure 11.14, effective load center is located at A sama dengan negatif 5.8, and A negatif tu maksudnya location tu lah, kan? Dia punya apa, dia ada bagi tahu tadi apa nama, negative direction. Okey, there is 5.8 mm into the cup back from back. Thus the shoulder to the shoulder dimension should be 150 tolak 2 5.8, so sama dengan 138.4 mm. So that in each iteration, figure 11.0, find the catalog load rating and bracketed portion of equation is identical and need not to be re-entered on the calculator for each time. Okay, sini kalau kita pakai calculator, tapi sekarang ni dah ada yang modern punya, boleh pakai Excel dan sebagainya lah, mudah lagi. Okay, jenuh. Okay, balik buat lah ni. Ni balik nanti kena buat, bila buat baru you boleh nampak apa yang saya cerita ni, kan? Okay, baik, kita tengok realize bearing reliability. Equation 11.9 was previously derived to determine the suitable catalog rate load for a given design situation and reliability goal. Okay, C10, okay, adalah sama dengan AF, FD adalah desired, XD adalah
rate life desired, as not tolak ni sebagainya. Suka saya nak kena ulang balik. Okay, C10 tu apa dan sebagainya ni, supaya you all boleh remember balik lah. C10 ni adalah catalog rating. Unit dia dalam Newton. Unit dia adalah dalam Newton. Okay, jadi kita belajar dalam subjek yang lain, Newton unit dia diwakilkan dengan huruf F. Okay, diwakilkan dengan huruf F. Tapi dalam subjek bearing, dia diwakilkan dengan huruf C. Okay, kerana dia refer kepada katalog. Okay, macam tadi lah kita tengok ada table semua. Jadi you akan pilih melalui katalog. Yang AF ni adalah application factor. Jadi application factor ni adalah kalau kamu berdiri dengan situation yang application kita ni nak pakai lebih kurang saja, so AF ni selalunya 1 lah. Tapi kalau kita pakai untuk application yang heavy duty nya, contohnya kita pakai untuk backhoe, kita pakai untuk excavator kan, ataupun lori-lori tanah tu yang berat-berat, jadi kita pakai application factor tinggi lagi, kita pakai 1.5, 1.7 ataupun 2. Okay, FD adalah F desired yang kita nak, loading yang kita nak. Contohnya kita nak 10,000 Newton, kita boleh support 10,000 Newton sekurang-kurangnya kan. Yang ni F desired. Yang LD XD adalah life reliability. Okay, dalam unit dalam life berapa jam kita nak pakai. Okay, yang X0 adalah yang diberi oleh katalog tu. Theta adalah angle untuk angle rotation angle. Kalau benda tu berpusing, bearing memang berpusing, tapi pada angle mana kita nak tengok tu, yang itu adalah theta tu lah kan. X0 L0 1 per RD. RD adalah desired R tu radius lah. Okay, 1 per B, 1 per A dan sebagainya. Okay, an actual bearing is selected for catalog with rating diameter than C10. Okay, of course lah, sebab kita memang kita nak janganlah ngam-ngam tu. Kalau kita baca, kita nak benda tu contohnya 12,000 Newton kena, janganlah kita pilih 12,000 Newton. Mungkin benda tu tiba-tiba ada benda kita bagi satu safety factor lah. Contoh kalau basikal kanak-kanak tu, untuk kanak-kanak naik, dia kanak-kanak lebih kurang 20 kilo je, tapi main kanak-kanak yang sihat kan, kanak-kanak yang makan banyak sihatnya, dia duduk atas tu runtuh basikal tu kan. Okay, so kita letak yang lebih sikit loading dia. Okay, sometimes it is desirable to determine the realized gravity from actual bearing, which is slightly higher capacity than needed. Okay, so solving equation for realized gravity, R sama dengan exponent yang ni equation ni. Okay, equation ni sebagainya, ni dipanggil reliability lah. Okay, jadi lebih kurang macam ni lah reliability ni. Kita tak jangka benda-benda tu akan jadi kan. Kalau kita nak buat satu barang tu, kita dah design dia untuk situation tu. Okay, contoh kalau kereta untuk orang naik kan. Okay, kalau 4 orang naik, katalah satu orang 80 kilo, naik pun berat 10 ni paling berat pun katalah 100 kilo. 100 kilo 4 orang 400 kilo. Berat dalam kereta tu dengan barang-barang semua tu katalah dia boleh support 500 kilo. Tiba-tiba orang nak pergi curi lembu. Masa hari raya Korban ni, memang kita tengok tiap-tiap tahun ada orang curi lembu. Memasuk lembu dalam kereta potong iswara, memasuk lembu dalam kereta potong wira. Banyak ekor pula tu kan. Jadi lembu tu berapa kilo berat dia? 100 lebih kan. Patahlah tayar kereta iswara tu. Itu jadi kita kena pesan kat orang nak curi lembu, naik dengan terang lah, jangan duk naik dengan dengan kereta tu. Orang dah design kereta tu, dia tak design lah untuk yang lebih pada had dia. Jadi bila lembu naik atas dalam kereta, patahlah kereta sebab berat sangat, dia tak balance dan sebagainya. Itu logiknya. Okey, tu pesanlah kat orang, kalau siapa nak pergi ambil lembu, ambil naik terang lah kan, jangan ambil naik kereta kan. Okey, itulah cerita dia. Okey,
Tu contoh reliability. Sebab tak lama ni kita nak raya Kroban. Bila raya Kroban memang akan jadi, dia tak tahu memang jadi cerita lawak tu. Kan? Dia satu joke lah. Kan? Okay, ternanti-nanti berita lagu tu. Kan? Okay. So, similarly for alternate approximate equation, C10 lebih kurang AF, FD, R lebih besar pada 0.9, R equation dia R lebih kosong pada 0.9. Itu reliability lah. Okay. 0.9 ni merefer kepada, kalau kita tengok graf, okay, kan, graf bell curve ni, okay, yang ni 10%, persentai, yang ni medium 50%, okay, yang ni adalah 90%, okay, 90% inilah 90% persentai inilah dipanggil 0.9. Jadi kita nak R lebih besar daripada 0.9. Maksudnya kita betul-betul percaya dia lah, reliability dia betul-betul kita expect dia jangan rosak, kan? Okay, sebab reliability dia lebih 0.9 lah. Okay, ada lagi equation. Okay, tu dia. Okay, tak apa, kita go through equation ni. In equation, in example 11.3, minimum required load rating for 99% reliability at XD sama dengan LD per L0, L10 sama dengan 540. Okay, maksudnya dia punya life dia. Okay, is C10 sama dengan 696 pound sama dengan 29.8 kilonewton. From table 11.2, 0240 deep groove ball bearing will satisfy requirement. If the ball in the application had to be 70 mm or larger, okay, selecting 0.2 hingga 7.70 mm deep groove ball bearing, what is the resulting reliability? Okay, reliability. So, dia nak tanya reliability. Okay, so from table 11.2, okay, tadi buka balik table 11.2. For 0.770 mm deep groove ball bearing, C10 sama dengan 61.8 sama dengan 13,000 pound, using equation 11.22, recalling equation 11.3 that AF sama dengan 1.2, FD sama dengan 413, S0 dan sebagainya. We can write reliability sama dengan lebih kurang 1 tolak ni adalah 0.99. Makna dia, which is expected is much higher than 0.99. Okay, for equation. Ini yang kita nak lah. Jadi kita nak buktikan dia punya reliability dia adakah bearing kita pakai ni memang boleh dipercayai lah. Okay, yang ni equation dah. Okay, okay, kalau tadi untuk ball bearing, sekarang ni kita cerita untuk tapered roller bearing. Reliability untuk tapered roller bearing. Okay, substitute with typical wheelboard parameter for tapered roller bearing in equation 11.1 dan 11.22, give realized reliability equation customized for tapered roller bearing. Okay, so dapat equation ni. Okay, so again, wheelboard parameter ni apa? Kita nak guna untuk apa? Di dalam pusat pengajian kita, fakulti kita yang paling cekap tentang wheelboard ni, wheelboard parameter ni adalah Dr. Rosmaini. Dia PhD dia tentang wheelboard parameter lah. Okay, dia lebih kurang dia cerita kat saya, wheelboard parameter ni datang pada Perang Dunia Kedua. Okay, di mana masa perang tu orang nak predict berapa banyak, bila pergi perang tu berapa banyak orang yang masih balance tertinggal, kan? Dalam perang tu, of course lah, dalam perang tu ada cedera, ada yang meninggal, kan? Jadi dalam menggunakan wheelboard parameter, komander-komander tu boleh predict dah berapa banyak orang yang akan boleh servis lagi untuk serangan kedua, serangan ketiga dan sebagainya lah. Itu dipanggil wheelboard parameter, datang lebih kurang masa Perang Dunia Kedua tu dulu lah, kan? Jadi dia punya teori tu masih berpakai sampai hari ni lah, kan? Okay, so equation 11.8, bearing A and B code 1500 have a
C10 12,000, which is the derivative of the pair of bearing A and B. Okay. Ingatlah untuk taper bearing memang ada pair kiri dan kanan. Memang dia kena ada pair. Okay, kiri dan kanan. Okay, macam saya kata tadi, boleh recall apa yang saya kata dalam kelas awal tadi. Tengok gambar rajah ni, gambar rajah dekat Google. Kita tentang conveyor ni. Okay, gambar yang saya pilih adalah gambar rajah yang ni, di mana kita tengok ada kotak. Okay, bila ada kotak ni, operator ni dia lebih prefer letak kotak di sebelah kiri. Datang shift malam, operator tu suka letak di sebelah kanan. Tu dah kiri dengan kanan. Jadi tak nak masalah letak kiri kanan. Tapi bila dia berat belah kiri, of course lah dia akan seolah macam squeeze lah, macam memenyetkan bearing sebelah kiri. Kalau malam sekali lagi, operator shift malam letak sebelah kanan, dia akan memenyetkan bearing sebelah kanan. Okey, jadi bearing ni datang dengan pair lah. Pair kiri kanan kan. Selalunya sama. Tapi ada ketikanya atas apa sebab dia letak berbeza. Tu tak ada masalah kan. Jadi it's a pair of bearing. Okay, combination of the pair of bearing lah. Okay, so design life SD is 5,000. Sampai equation tu sama dengan 2.67 rating life. Equation 11.24 for bearing A, where equation 11.8 FD sama dengan FE. Okay, rating life sama dengan 0.994971, less than 0.95 expected. Okay, using equation 11.24 with bearing B with FD sama dengan 254, give RB lebih kurang 0.99766. Okay, maksudnya dia nak menghampiri satu dah kan. Satu tu dah perfect lah kan. Jadi mana ada benda perfect lah tu ni. So dia menghampiri satu lah kan. Okay, so berarti the pair is RA. Kita combinekan kedua-duanya, gabungkan kedua-duanya, dapat kali 2 kita dapat 0.994, which is greater than overall probability of 0.99. Okay, yang ni lah lari sikit lah, tapi secara matematik dia adalah lebih greater. Okay, so when the two bearings are made identical for simplicity or reducing number of pair, spare or other stipulation and loading is not the same, both can be made smaller and still make the reality goal. If the loading is disparate, then the more heavily loaded bearing can be chosen for a reality. Just goal is just slightly larger than overall goal. Okay, jadi kat sini kita nak tengok ayat bawah ni. Bagi pendapat saya, ayat ni penting kerana apabila kamu nak memilih bearing, kamu boleh pilih bab kata pepatah Melayu mengatakan Allah membeli, benda memakai kan. Bisa dengar kan pepatah tu kan, cikgu bahasa Melayu kita dulu cakap kan. Pepatah dia, Allah membeli, menang memakai. Maknanya kita beli yang mahal-mahal, of course lah terjamin lah kualiti dia kan. Tetapi dalam subjek kita ni dan dalam disiplin kejuruteraan ni, memang kita akan cari yang paling simple, yang paling murah, dan dia boleh function sebagai yang elok. Jadi kalau kita beli yang over, kita rugi duit je kan. Kita rugi duit je. Contohnya bearing kita nak pakai, kita beli bearing yang kecil pun dia boleh function yang sama besar, sama kekuatan dengan bearing yang mahal-mahal. Kita pilih bearing yang murah, tapi boleh function sama seperti bearing yang mahal-mahal, beli yang murah kan, asalkan dia function yang sama. Jadi macam mana kita nak tahu function? Kita kira reliability dia, adakah dia melebihi 0.99 contoh dalam soalan ni kan. Okay, kalau dia melebihi 0.99, lebih baik kita pilih bearing tu daripada kita pilih bearing yang mahal yang juga function dia boleh mencapai 0.99, lebih kurang sama kan. Itu ni basic idea of yang kita cari ni lah. Dan sekiranya kita loading kita tu, kita memerlukan heavy duty sikit, jadi kita pilih dia time tu kita kenalah pilih bearing yang lebih kan, bearing yang lebih kuat lah. Itu the basic idea of the soalan ni lah kan. Okay, okay. Okay, tak apa. Sambil apa 1 minit Ustaz.
Okey. Okey, baik. Consider constrained housing estimated in figure 11.519 with two direct mount tapered roller bearing resistant on external thrust FAE 8000 Newton. The shaft speed is 950 revolution per minute and the life is 10,000 hour. The expected shaft diameter is approximately 1 inci. Okay, the reliability goal is 0.95. Application factor is 0, AF sama dengan 1. Choose suitable tapered roller bearing for A. Choose a suitable tapered roller bearing for B. And find reliability of RA, RB and R. Okay. So, dia bagi kita satu soalan. Dia bagi shaft speed dan sebagainya. Dia bagi shaft diameter 1 inci. 1 inci shaft diameter. Okay. So, reliability pun dia bagi. Dia suruh kita pilih bearing yang sesuai untuk A, bearing sesuai untuk B dan reliability untuk A dengan B. Ingat tadi saya kata selalunya orang letak sama kiri kanan. Tapi tak semestinya. Okey, tak semestinya. Kadang-kadang kita nak kita tengok gambar rajah ni pun dah kita boleh agak lah. Okey. Kita tengok gambar rajah ni kita boleh agak. Contohnya operator ni, yang ni kat belah luar. Operator dia senang access dengan luar. Yang ni sebelah dalam. Kan? Jadi operator tak duduk kat dalam, operator duduk kat luar. Of course lah ke sini dia kena bearing dia lebih kuat daripada bearing ni. Kan? Of course lah sebab operator dia berada kat luar kat sini. Kan? Okey? Nampak? Jadi kita boleh agak macam tu lah. Okey, so macam mana kita nak real dengan soalan ni? By inspection, note the left bearing carries the axial load and properly labeled as bearing A. Okay, the bearing reaction are A, R, RA, RB sama dengan kosong. FAE sama dengan 8000 Newton. Okay. Okay. Nak mudah kita tengok ni. Kat mana kita nak label bearing A ni? Tempat yang operator berdiri, kat situ kita letak bearing A. Kan? Yalah kita tengok satu conveyor belt. Operator dia bukan, kadang-kadang operator berada kiri kanan. Tapi kadang-kadang operator tu berada sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja. Jadi kat mana operator tu berdiri, itu kita letak sebagai bearing A. Okey, sebab apa dia berdiri dia letak tempat yang paling dekat dengan dia. Macam mana sebab apa dia letak kat tempat paling dekat dengan dia? Itu berkaitan dengan pelajaran ergonomik. Takkan dia nak pergi gagau sampai hujung. Dia letak barang dekat-dekat dengan dia. Logik lah, manusia memang macam tu. Kan? Okey, berkaitan dengan ergonomik punya subjek lah. Kan? Since the bearing A is unloaded, we will start RA. R sama dengan RA 0.95. Okey. So, bearing B is unloaded. Maksudnya left carry. Okey. Kita letak barang dekat A. Contoh ni kotak ni. Kotak ni yang ni belah A lah. Kotak sebelah sana tu tak ada loading pun. Kan? So, okey, RA sama dengan A sama dengan 0.95, no radial load, no induced thrust load, so applicable. So, yang ni adalah 0.4 KA FAE. We set KA sama dengan 1. We find C10 in the thrust column and avoid iteration. Okey, yang ni K boleh bagi dah tadi 1. Okey. So, dapat 8000 Newton, FB sama dengan 0. Okay. So multiple life rating, LD bagi LR, life rating dapat 10,000. Life tadi dia kata 10,000. Lepas tu revolution per minute 950 kali dengan 60 ni dalam equation dia lah. Kan, life dia 90 kali dengan 90 adalah reliability dia 90. Okay, jadi kali dengan 10,000, so dapat 6.63. So dia punya life rating dia 6.33. So from equation 11.10 bearing A, C10 sama dengan AF dan sebagainya ni, you dapat 16,159 Newton. Answer for figure 9.15 present one possibility in 1 inci bore. Okay, size cone sama dengan HM 8860, cup 890, 88610, with thrust rating C10 A sama dengan 17,200. Jadi kita, jawapan datang dari mana? You kena tengok table ni. Table saya buka balik table. Mana table tadi? Ni ke table? Ni table ni.
Table ni lah yang ni, this is the one yang jawapan tadi refer. Okay, this is the one. Okay, you tengok 24 ni 1 inci. Okay, D dia berapa, thrust load dia berapa dan sebagainya. Okay, 88610, 88610. Okay, this is the requirement yang you nak lah, yang you dapat pada table tu lah. Okay, nampak lah. Okay, mana anda dapat jawapan, refer balik dalam table. Dan ini pemilihan cone dengan cup yang kita nak tengok. Okay. Okay. So, kita tengok pada bearing B, experience no load and cheapest bearing of the ball size will do is including a ball or roller bearing. Okay, kenapa senario lah saya ulang balik. Tengok gambar je dekat Google. Kita tengok barang kat sini. Contohnya, barang kat sini. Kena operator duduk sebelah ni. Operator duduk kat dalam. Yang ni kira ni kat luar. Ni kat dalam. Kat dalam tak ada orang duduk. Nampak? Tak ada orang berdiri kat dalam. Jadi, kita nak senang. Bila tak ada orang berdiri kat dalam, operator memang duduk kat luar. Operator tak tekan position yang lagi dekat dengan dia lah. Bila dekat dengan dia, yang ni bearing A lah kat sini. Yang ni bearing B. Bearing B ni tak ada load apa pun. Tak dikenakan load. Sekali-sekala lah kalau orang tangan panjang, operator tangan dia panjang, dia letaklah jauh-jauh sikit. Kan? Tapi operator Malaysia ni tangan pendek. Dia letak dia tak dekat-dekat lah. Kan? Ya, kita pun tahu Malaysia, orang Asia ni bukannya tinggi mana, bukannya panjang mana. Kita pun tahu, jadi dia letak dekat-dekat lah. Kan? Kalau kita, operator kita ni orang negara-negara yang tinggi-tinggi, dia boleh tangan panjang lagi letak di jauh. Itu tak apa lah, itu tak ada masalah pun. Ya, jadi bila tangan dia boleh letak capai lagi jauh, bearing tu kena buat calculation lain lah. Untuk orang di negara lain tu. Okay? Di negara Malaysia ni, sesuai dengan kita. Kan? Kita letak dekat-dekat dengan kita. Okay? So, di sebelah bearing B ni, kita nak letak roller ball bearing. Boleh, bukannya loading dia berat sangat. Tak ada load pun letak kat situ. Kan? Okay? So, kita boleh cheapest bearing on this ball size. Boleh tu, actual reliability of bearing A is RA lebih 1 ni dapatlah 0.963 greater than 0.95 as one will expect. Okay? So, RB sama dengan 1 as one will expect. Combined reliability ialah 1 is greater than reliability as one will expect. Okay, ini yang kita nak lah. Jadi kat sini, kalau kita pilih jawapannya tak dapat 0.95, kurang pada 0.95. Okay, kurang pada ni. Jadi kena cari bearing yang sesuai lagi lah. Yang bacaan itu lebih pada 0.965 lah. Lebih pada 0.95 lah. Kan? Okay, nampak? Okay, itu cara kita buat reliability lah. Okay, jadi saya beritahu tadi sesuai dengan situation lah. Kan? Okay, bearing lubrication. Nak habis lah ni. Slide kita pun nak habis lah. Okay, bearing lubrication. The purpose of bearing lubrication to provide a film or lubricant between the sliding and rolling surface, distribute and dissipate heat, prevent corrosion of bearing surface, and protect the part from entrance of foreign metal. Ini apply untuk kedua-duanya ball bearing dan juga tapered bearing. Dua-dua kita apply. Okay, jadi kita tengok bearing ni, ada bearing untuk roller bearing ni ada yang bertutup, ada yang terbuka. Kita tengok kat mana kita nak pakai. Kalau bearing ni is a very critical operation, memang kita kena labur sikit duit beli bearing yang tertutup. Sebab dalam tu ada minyak. Okay, dalam tu ada minyak. Ada grease dia. Jadi grease tu akan prevent dia punya leaking, masuk habuk dan sebagainya. Dan juga dia dissipate heat. Jadi yang ni akan lebih belajar banyak. Minggu depan punya kelas kita masuk tentang journal bearing. Okay, di mana kat sini ada kaitan dengan pemilihan minyak. Seperti yang semua yang ada kenderaan, ada kereta, ada motosikal, setiap kali kita pergi servis, kita akan pilih minyak. Kita akan tukar minyak hitam. Kan? Kenapa boleh tukar minyak hitam? Kenapa minyak tu asalnya kuning dia jadi hitam? Sebab hitam tu banyak karbon. Kan? Ini pun ada kaitan dengan minggu depan punya subjek lah. Lebih kurang kenapa kita perlu menukar minyak setiap kali servis itulah. Kan? Okay? Dia akan dissipate heat. Dia akan mengelakkan karbon
accumulate di dalam sistem tu lah, akan merosakkan kenderaan kita. Okay, juga mengelakkan karat. Okay, of course lah, bearing ni kita memang kita pakai, tapi lama-lama tak pakai, tak pakai pun karat juga jadi, kan. Jadi kita nak mengurangkan karat. Okay, jadi the protect parts for the area of foreign metal, kita tengok habuk masuk pun dia akan menjadi apa, menjadi berat lah. Okay, kita tengok kipas angin kita dekat atas shieling tu, sekali-sekali kita akan cuci habuk-habuk, sawang habuk tu. Bila kita tersawang habuk, lama-lama jadi berat. Bila jadi berat, kipas angin bilah tu jadi berat, dia akan melambatkan putaran kipas angin kita tu. Jadi itu antara prinsipnya kenapa kita nak mengelakkan foreign metal. Okey, dalam kipas angin tu kita kena buang habuk-habuk kat kipas angin tu lah. Dalam bearing kita akan mengelakkan supaya bearing tu dia smooth flowing sahaja. Okey. So either oil or grease may be used, which either having advantages in certain situation. Grease bila temperature is not over than 200 Fahrenheit. Berapa darjah saya tak ingat, boleh convert lah Fahrenheit kepada Celsius. Sebab Malaysia ni pakai Celsius. Speed is low, kita pakai grease. Unusual protection is required from entrance of foreign metal. Simple bearing enclosure are desired. Operation for long period without attention is desired. Ini kita pakai grease. Tapi minyak ni kita pakai speed or high, pressure or high is high, or light or tight seals are already employed. Bearing type is not suitable for breeze lubrication. Bearing is lubricated for a central supply which is also used for other machine part. Okay, ni beza dia. Kita pakai grease, kita pakai minyak. Kereta dengan motosikal memang kita pakai minyak. Memang kita pakai minyak sebab laju, motor laju apa semua. Basikal untuk adik-adik kita, basikal kita nak kayuh pergi ke market saja, kita nak kayuh basikal santai-santai saja, kita pakai grease. Okey. Basikal yang pelumba kita macam Azizul Hasni Awang, dia mungkin pakai minyak, kan, sebab dia nak laju. Okey, dia tak boleh pakai grease. Okey. Itu tujuan kita nak pakai itulah. Okey. Jadi minyak ni kalau dia laju memang kita pakai minyak sebab dia boleh temperature tinggi. Even kalau untuk aplikasi yang lebih panas, minyak pun akan terbakar juga. Macam kita kat rumah lah, kan, macam kita kat rumah kita masak nasi, masak ikan goreng apa semua, lupa duk telefon apa semua, duk main chatting, duk main WhatsApp apa semua, terlupa nak tutup api. Dengan minyak pun kering. Dengan minyak pun kering. Sekali lagi mak kita mula nak marah lah, kan. Okey, so itu berlaku lah, kan. Okey, apa nama, tapi kalau kita nak temperature sangat tinggi, minyak tu sendiri kita kena campur elemen-elemen lain, seperti elemen-elemen macam molybdenum, macam karbon dan apa sebagainya. Jadi kita boleh tahan lagi suhu lagi tinggi lah, kan. Okay, so some common bearing mounting configuration, ni antara mounting configuration yang ada. Dia letak macam ni lah, kan. Okay, hak ni lebih baik you cari dalam YouTube lah, kerana saya nak visualize kat sini pun tak dapat nak visualize. Mungkin yalah, benda ni you kena tengok pergerakan video tu. Kalau you boleh cari di dalam YouTube, you boleh tengok pergerakan di dalam YouTube tu macam mana dia boleh self alignment dan sebagainya lah. Okay, jadi saya minta you all cari sendiri di dalam YouTube, boleh tengok configuration dia lah. Okay, inilah duplexing. Maximum stiffness and resistance to shaft misalignment is desired. Pairs of angular contact bearing can be used in arrangement called duplexing. Duplex bearing have ring ground with an offset. When pairs are clamped together, a preload is established. Okay, jadi kat sini kadang-kadang satu bearing itu bergerak kiri kanan. Okay, kita tengok contoh paling sesuai ni motosikal kita, kereta kita lah. Kan kita lalu jalan tak rata, kan, mana-mana lah, basikal ke kereta ke motosikal ke, memang selalunya di jalan raya di Malaysia ni, jalan kita tak rata, jalan kita memang tak elok, kan. Sekali lagi bila saya kata lebih-lebih pula, sekali lagi ada orang marah lah, tapi memang realiti lagu tu pun.
Jalan kita tu tak rata. Bila jalan tak rata, inilah saya kata dipanggil shaft misalignment ni. Tapi dalam kita nak design shaft ni, dia ada dipanggil duplexing. Walaupun dia tak rata, sekali bila lalu jalan yang rata, jalan elok balik, dia akan align balik, bagi elok jalan tu. Bagi elok pergerakan bearing kita ni. Bearing kita ni akan jadi alignment balik secara automatik. Ini dipanggil duplexing. Okay. You imagine you lalu jalan tak rata, naik turun, you pun nak tidur pun tak boleh. Kemudian lalu balik jalan yang rata, jalan yang elok, bearing tu akan di alignment sendirinya. Ni panggil shaft misalignment, dan akan di align sendirinya. Okay. Three common duplexing arrangement: DF mounting, DF face to face, good for radial and thrust load from either direction. DF mounting back to back, DF but greater alignment shiftness. DT mounting tandem, good for thrust only in one direction. Okay. Yang ni ada preferred fits. Rotating ring usually requires a press speed. Stationary ring usually best with push speed. Allow stationary ring to creep, bring new portion into the load bearing zone to equalize wear. Okay. Ni ada preloading. Remove internal clearance, increase fatigue life, decrease sharp slope at bearing. Okay. Ni ada alignment. Catalog will specify alignment requirement for specific bearing. Okay. Dan sebagainya. Ni adalah the question dia. Dan akhirnya slide adalah enclosure. Okay. Enclosure. Itu saja. Habis dah slide kita untuk bearing. Hari Khamis punya kelas, kita akan masuk tentang journal bearing. Kan? Dipanggil journal bearing. Okay. Habis dah saya punya slide untuk roller bearing dan juga ball bearing. Okay. InsyaAllah hari Khamis ni dalam kelas 1 jam, kita akan masuk tentang journal bearing. Okay. 1 jam. Okay. So kemungkinan saya akan bagi test pada quiz lah pada hari Khamis ni. Kan? Okay, so be prepare lah, datang awal lah. Okay, pukul 8 punya kelas tu, pukul 8 kena ada lah. Saya ingat lama lah tak bagi quiz ni, kena bagi juga lah, ingat. Kan? Okay. So tak apa. Ada soalan kah? Ada soalan kah? Ada soalan kah? Semua kira, kalau semua tak jawab tu kira faham semua no? Faham semua no? Kan? So, okey ke tu? Saya ingat 12.30 habis kelas. Duduk kat kampung tu, ni jaga diri masing-masing lah no? Pada segi COVID ni. Kan? Kalau dulu masa zaman saya dulu, masa raya-raya dulu, zaman Encik Haris, zaman Encik Farizal ni, kami satu batch. Kami satu lapis. Time raya tu, buka TV 1, TV 2, sarkas je. Gambar sarkas je. Time apa ni macam-macam lah, Doraemon lah apa. Kan, Dragon Ball lah sebagainya lah, kan. Jadi itu zaman berubah lah, kan. So zaman lain tak ada lah sarkas ni, ada Astro dan sebagainya lah kat TV 1 dulu. Zaman dulu bukan ada ni Astro tu lah, zaman kami dulu. Zaman kami 3 lah, saya, Cik Arif dengan Cik Farizal lah, kan. Apa semua zaman lain. Okay. So itu saja. Just enjoy life. Okay. Ada soalan kah? Diam semua no? Tak ada. Okay, tak apa. Okay, jumpa lagi lah hari Khamis ni. Be prepared for quiz. Okay. Kalau saya rajin, saya akan bagi hint sikit apa nak tanya dalam quiz. Okay. Okay. Okay, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Okay,